أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وتمم من خير. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan pimpinan masjid, pimpinan masyarakat, alim ulama, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita pada pagi ini. Moga-moga dengan pertemuan kita ini kita dapat sesuatu yang boleh memberi manfaat dan pemberat timbangan amalan kita di hari akhirat nanti. Sahabat-sahabat muslimin muslimat rahmati Allah, insya-Allah pada pagi ini setelah lama kita tidak bersua, dan pagi ini insya-Allah kita akan sambung perkongsian kita masih lagi berkenaan dengan kitab kita ini, pelbagai sunnah, 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kian dilupakan. Dalam pertemuan kita yang lepas, pertemuan terakhir kita ialah di bawah tajuk kita iaitu menjadikan solat sunat di rumah. Maknanya kita ini ada waktu-waktu tertentu kita setkan ataupun kita khususkan ataupun kita tetapkan bahawa kita ni nak lakukan solat sunat di rumah. Baik. Kerana apa dia? Kerana hari itu kita bincang bahawa Nabi SAW galakkan ataupun sebut kepada kita bahawa jangan jadikan rumah kita itu macam kawasan perkuburan. Kerana kawasan perkuburan ni tidak ada amalan dia. Nah, orang tak buat amalan pergi ke kubur, melainkan orang minta nombor ekor ke apa semua. Itu amalan-amalan khurafat. Kalau ke kubur ni tidak ada ibadat, orang tak buat ibadat, maknanya ahli kubur tu dia tak buat ibadat dah. Macam kita ni jangan jadikan rumah kita tu macam kubur. Sebab kubur ni bukan penduduk-penduduk dia ni tak melakukan amal ibadat dah. Bukan maknanya kita orang hidup tak buat ibadat kat kubur tu. Orang hidup pergilah ziarah kubur apa semua tu kan, hadiah Fatihah, doa kepada si mati. Nak bersembang dengan tu pun kata ulama bolehlah nak pergi bersembang. Cuma kalau adat orang kita tak pernah lagi dengar bersembang kat kubur, yang tu payahlah kan. Orang kata kita ni apa hal pula mamat tu putus raya ke apa. Itu ajalah. Tapi dari aspek kita ni boleh bersembang, bukan bersembang sesama kita, tapi sembang dengan ahli kubur tu, penduduk kubur di situ. Mungkin mak ayah kita bagi salam, assalamualaikum mak, apa khabar dekat sini. Cuma jangan tanyalah dah makan ke belum, macam mana makanan hari ini, atau tak boleh lah tanya benda-benda itu, macam mana rahmat Allah, macam mana moga-moga hari ini Allah Subhanahu taala lapangkan kubur, begitu ya. Walaupun dia tak boleh jawab, tapi apa nama ni, dari aspek ruh dia tu mungkin mendengar. Walaupun memang dari apa nama ni kita sebut Allah Subhanahu wa taala sebut kepada Nabi, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan engkau wahai Muhammad tidak mampu memberi pendengaran kepada orang yang duduk dalam kubur tu ya. Sebab dari segi hakikatnya bila orang mati memang tak dengar dah lah. Baik. Jadi Nabi SAW sebut apa dia, jangan jadikan rumah kita tu macam kubur. Sebab penduduk kubur pada zahirnya, orang yang duduk penghuni-penghuni kubur ni, mereka ni tak buat amal ibadat dah. Jadi kita ni jangan jadikan rumah kita tu macam kubur juga, tak ada amal ibadat kat rumah kita. Jangan begitu. Baik. Jadi oleh sebab itu digalakkan kita ni memperuntukkan solat sunat kita di rumah. Walaupun kata ulama tidak menjadi halangan kita nak buat solat apa dia, nak buat solat di masjid tu, solat sunat kita tu. Kerana halangan-halangan bila balik ke rumah, macam-macam benda yang ada nak buatnya.
Baik. Jadi kecuali kita ulang balik, kecuali solat sunat yang tak boleh ataupun tidak digalakkan buat di rumah, iaitu solat yang berbentuk syiar, berbentuk itu merupakan lambang kemegahan agama. Apa dia? Solat tarawih. Tu bukan dibuat di rumah lah, tak digalakkan dibuat di rumah. Buat di mana? Di tempat umat Islam boleh berkumpul. Baik. Solat hari raya, solat istisqa, solat apa dia lagi? Solat yang berbentuk syiar, berbentuk lambang kemegahan tu. Maka dilakukan selain daripada rumah tu, buat di masjid, di surau dan juga di rumah-rumah Allah, di tempat boleh berkumpulnya umat Islam. Baik. Imam Nawawi rahmatullah alaih juga menyebut berkenaan dengan kenapa ataupun hikmah kita melakukan solat sunat itu di rumah, beberapa perkara. Antaranya ialah apa dia? Kerana ia boleh menjauhkan diri kita daripada sifat riak. Ini mungkin ulangan aja lah kot, mungkin rasa kita dah bincang dah ataupun belum, tapi kita ulang balik ni supaya nampak sikit lama dah tak datang. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat di rumah kerana solat di rumah lebih tersembunyi daripada sifat riak. Nak menunjuk kepada siapa? Nak tunjuk pada orang rumah? Tak ada lah. Dia tak heran lah kepada kita kan. Nak tunjuk kepada anak? Kemungkinan. Tapi itulah kita perlu tunjukkan amal ibadat kepada anak. Perlu tunjuk amal ibadat. Kalau kita kat rumah tak duk tengok handphone aja, anak pun tengok handphone lah juga. Kan? Kalau kita kat rumah duk tengok wrestling aja, anak pun sama nak turut tengok wrestling lah juga. Tak, kita bagi tahu ni dulu zaman bapak dulu ni The Rock ni memang hebat. Atau sebelum daripada tu ni kita katakan ni Hulk Hogan zaman dulu memang hebat lah. Dia kena balon, kena cepu, kena apa semua, tiba-tiba tu Hulk Hogan katanya. Habis nama-nama ni lah. Ni Ultimate Warrior ni dia punya. Kita duk cerita pada anak. Memang anak pun zaman sekarang memang gitulah. Jadi kalau tidak ada amal ibadat, kita tak tonjolkan amal ibadat kepada anak-anak di rumah, maka dia tak boleh membentuk anak-anak kita juga. Tak ada ibadat. Kita duduk semayang tersembunyi je, sorok-sorok je. Tak payah nak sorok. Ibadat di rumah kita zahirkan, baca Quran. Kita depan anak kita pagi-pagi, orang rumah tanya, hari ni abang puasa ke? Puasa hari Isnin kan, hari ni kena puasa lah. Abang puasa lah hari Isnin ni. Anak-anak dengar, puasa hari Isnin, bapak aku puasa hari Isnin, pasal apa pula? Bila dia tanya, dia boleh tanya. Jadi maknanya apa dia? Menonjolkan amal ibadat di rumah. Supaya apa dia? Mewujudkan environment tu. Anak-anak tu begitu juga kita sekarang mungkin peringkat tuk-tuk dah lah kan. Jadi cucu-cucu lah pula. Baik. So maknanya kalau atuk pun duk main Free Fire juga, Mobile Legend juga, cucu. Tak. Cucu pula tu. Tok ada tu Mobile Legend. Ada kata dia. Main, boleh main, lawan. Tapi dalam tu kalau terapkan, ni dah waktu solat duha dah, jom ikut atuk solat duha. Kan? Apa dia pula solat duha ni tu? Nanti tanya. Baik. So maknanya kalau di rumah sifat riak ni tersembunyi daripada orang luar. Tapi untuk keluarga kita tonjolkan. Anak dapat tengok, isteri pun dapat tengok. Alhamdulillah, betul sungguh. Masa zaman bercinta dulu bukan main lagi. Pukul subuh pula dah. Pukul 4 pagi mesej bunyi tutut. Dulu mesej, sekarang WhatsApp lah. Zaman dulu kan mesej lah apa semua. Jom solat tahajud. Dia mesej dia punya kekasih dia solat tahajud. Bila kahwin, rumpanya memang betul lah, suami aku ni solat tahajud betul tak? Ni kalau bila kahwin apa semua tu, orang rumah dia kata, bang dah waktu untuk tahajud dah ni. Tak apalah, tak apalah. Kita ni tahajud ni kadang-kadang dia benda sunat. Kalau kita buat, alhamdulillah. Kalau tak buat pun tak apa, tak berdosa. Kan? Zaman bercinta lain.
Zaman kahwin lain. So maknanya kalau kita ni sama sebagaimana yang kita tunjukkan, tak ada sifat riak pun. Tak ada sifat riak untuk ahli keluarga, bahkan mendidik ahli keluarga. Baik. Serta yang kedua, mencari keberkatan rumah melalui perantaraan solat. Sebab tu saya sebutkan dulu di awal pertemuan kita hari itu bahawa Nabi SAW sebut di rumah kita tadi, di rumah kita, nah, bukan kita ni awal-awal kita nak naik rumah baru, kata orang, kita buat kenduri, kita panggil untuk solat hajat, panggil Pak Imam, panggil ahli masjid, ahli surau untuk solat hajat di rumah kita. Memang betul dah tu, apa yang kita buat tu okey dah. Bagaimana Nabi SAW pernah dijemput oleh siapa dia? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim pernah bagi tahu, wahai Anas, kau jemput Nabi SAW mai semayang rumah kita, nak rasmi surau baru rumah kita. Surau. Nak kalau orang ada duit lebih sikit, dia buat surau kat rumah, ada ruang khas untuk solat. Ruang khas untuk solat. Maka Ummu Sulaim, oleh kerana wanita ini dari aspek asalnya ialah dia digalakkan solat di rumah, lebih tersembunyi. Tapi kalau ada majlis ilmu, kalau semayang di rumah, lepas tu nak datang pula majlis ilmu, nak datang pula tumpang dengan orang apa nama ni, dengan abang dia, cik abang dia yang bawa kereta kan. Kalau tak tumpang cik abang nak pergi ke surau, tak boleh lah. So maknanya datanglah ke surau, solat juga kat surau. Itu memang tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada apa-apa, maka afdalnya solat di rumah. Jadi Ummu Sulaim, Nabi SAW panggil Nabi SAW, jemput Nabi untuk apa dia? Seolah-olah rasmi. Ni wahai Rasulullah, aku nak jadikan ni musalla, tempat musalla di rumah aku. Maka Nabi SAW datang semayang. Kan? Daripada situ wallahu alam lah apa yang Nabi SAW solat itu. Pelbagai tafsiran ulama lah. Sebab Nabi solat, kemudian Anas pun solat, adik dia pun solat, Abu Umair pun solat, kemudian Ummu Sulaim pun solat juga. Maknanya solat berjemaah lah tu. Adakah itu solat sunat? Ada orang terjemah itu solat, itu dia panggil solat sunat hajat tu. Solat hajat merasmikan tempat baru. Ada pula tafsir dah, itu bukan solat sunat hajat, itu solat sunat lain. Ada. Jadi perbezaan pandangan ulama itu tak apalah, kita abaikan. Yang penting nak sebut Nabi SAW dijemput untuk rasmikan tempat solat tu, musalla. Maka kalau ada orang duit lebih sikit, hendak renovate rumah, buat tempat musalla tu. Musalla untuk ruang solat dia tu di situ. Baik. Jadi untuk apa dia? Bukan pada awal waktu tu saja untuk kita dapatkan keberkatan di rumah kita, naik rasmi rumah baru. Tak. Tetapi kita juga nak cari keberkatan di tempat-tempat. Semayanglah dalam rumah tu, kawasan mana kita nak jadikan berkat. Di ruang tamu nak dapatkan berkat juga. Walaupun tak apalah ada TV, gantung gambar apa semua tu kan. Walaupun dari aspek perbezaan pandangan ulama, apa hukum kita ni duk gantung gambar, macam mana dia punya hukum dia, itu tak apalah, masing-masing lah pandangan, kita tak bahaskan di sini. Nak sebut di ruang tamu kita, daripada kita buh gambar besar, ya Allah. Saya pernah tuan-tuan cerita dekat apa nama ni, masa nak pi ke Mesir dulu. Masa pi ke Mesir maklum tak tahu apa nak pi ke Mesir kan, kami berdua daripada Pakistan, habis belajar di Pakistan, nak sambung ke Mesir. Nak sambung ke Mesir, bagi tahu saya punya ustaz Maulana Syahri Mustafa. Saya belajar di pondok sana tu, pondok Pasir Pekan ataupun Darul Quran wal Hadis Pasir Pekan. Baik, bagi tahu nak pergi ke Mesir, nak sambung belajar kat sana. Lalu dia hubungilah member dia apa semua tu kan, di Kuala Lumpur lah, nak tumpang transit. Transit sebelum kita nak apa nama ni, naik kapal terbang. Baik. Sampai tu diambil lah di apa nama ni, datang dengan bas. Lepas tu diambil oleh driver. Ada driver dia, driver ambil. Datang ke rumah, tengok ke rumah tu apa nama ni, cuma dia kata, ustaz tolonglah tengok, panggil ustaz dah kita masa tu. Apa nama, walaupun dia panggil penghormatan dia lah tu kot sebab masa tu janggut pun panjang juga dah. Sebab maklumlah orang tua, umur 27 tahun baru nak pergi ke Mesir sana, baru nak belajar ke Mesir. Orang umur 17, 18 tahun, 19 tahun pergi ke Mesir. Sekarang ni kan 2-3 hari ni orang sibuk nak ke Mesir dah ni. Baik. Di sini dia bawa ke rumah dia. Oh besar, dia kata, cuma ustaz rumah saya ni panaslah sikit.
Oh panas, tapi ada aircon. Kita tu kata panas apa lagi, ada aircon. Kita pun masa tu tak boleh, tak biasa dengan aircon ni. Kalau kena aircon semua. Sekarang tak boleh, tak ada aircon. Yang terbalik punya. Baik. Duduk di situ, dia kata panas. Kita kata panas apa pula? Masuk rumah, oh tu dia punya gambar-gambar sana, besar punya gambar. Terkejut kita. Mana dinding dia tu hiasan gambar orang. Dinding tu. Tak dia panggil apa sekarang istilah dia tu. Maknanya dia punya dinding tu gambar, ditampal gambar. Besar punya gambar. Ada gambar orang bersantai di laut. Tapi pakai bikini. Tu dia punya apa nama ni, itu sikit. Walau bagaimanapun nak sebut, kadang-kadang kita tampal di ruang tamu kita tu gambar banyak. Okey, tak apalah. Yang penting kita nak sebut apa dia? Kita nak keberkatan di ruang tamu, kita nak keberkatan di bilik-bilik. Maka kita buat solat di bilik-bilik tadi. Jangan biarkan di bilik-bilik, kecuali bilik mandi lah. Bilik mandi orang tak buat solat lah. Jangan buat main lah di bilik mandi, di dapur apa semua tu. Nanti orang rumah tengah masak, kita pergi nak solat. Nak solat oleh kerana orang rumah pun tahu tak boleh lalu depan orang solat. Kita dah solat Allahu Akbar. Sat lagi plopong, kena ketuk kepala. Lalulah sikit bang. Orang nak memasak kan ni. Tu dia. Duk solat kat ada orang duk masak kat dapur. Yang tu tak payahlah. Solat kat dapur tu tak payah. Solat tempat-tempat bilik-bilik yang kita ada, ruang tamu yang kita ada tu, solat juga, solat sunat. Supaya apa dia? Setiap tempat rumah kita, ceruk rumah kita ada berkat. Itu tujuan dia. Baik. Yang ketiga kata Imam Nawawi rahmatullah alaih, untuk memancing malaikat turun. Memancing kata dia. Untuk menarik malaikat supaya turun bila kita solat kan. Bila solat maknanya sebagaimana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikah yastaghfiruna ma yastaghfiruna lakum ma dumtum fi ma dama ahadukum fi musalla. Yastaghfiruna lakum ma dama ahadukum fi musalla atau kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, sesungguhnya para malaikat mereka ini beristighfar kepada kamu selama mana kamu berada di tempat solat. Madama fi musalla, selama mana orang tu berada pada tempat dia solat. So dengan kita solat di rumah kita, selama mana kita duduk di tempat solat kita tu berzikir, istighfar dan sebagainya, malaikat turun. Tu dah. Baik. Yang ketiga, yang keempat, mengusir syaitan sebagaimana disebut. Kita katakan orang yang malaikat doa ni kepada mereka ni bukan calang-calang lah. Sebab bukan makhluk lain, bukan macam kita nak doa kepada orang, kemungkinan doa kita ni payahlah sikit ni dah. Tetapi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah dosa, tak pernah melakukan perbuatan yang tidak yang bercanggah dengan kehendak Allah, tak pernah. So confirm Allah makbulkan. Jadi kita nak dapat doa malaikat, bukan calang-calang orang tu yang dapat doa malaikat. Tak. Yang dilaknat oleh malaikat ramai. Yang dilaknat ni dah. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Allah Subhanahu Wa Taala kata golongan itulah yang dilaknat oleh Allah, malaikat dan juga manusia seluruhnya, orang mukmin seluruhnya. Yang tu ramai juga yang dilaknat oleh malaikat. Ni dak didoa oleh malaikat. Bukan calang-calang tu. VIP punya orang. Baik. Yang keempat tadi ialah mengusir syaitan. Tentunya bila malaikat turun, syaitan lari. Sebagaimana yang saya kongsikan dulu ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kita adalah bukan kita seorang yang duduk di rumah kita. Maknanya bukan hak mutlak kita kadang-kadang. Pasal apa dia? Pasal ada makhluk lain yang menumpang. Makhluk lain yang menumpang. Iaitu apa dia? Yang Nabi sebut sakinul buyut, penghuni-penghuni rumah di kalangan jin. Jin pun duduk di rumah kita juga. Iya. Sebab apa dia? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kerana mereka boleh nampak kita, kita je tak nampak mereka. Kata Nabi, yakin kata Nabi? Tahu, yakin dah percaya kepada Rasul dah kita ni.
Jadi percaya pada Rasul. Rasul sebut apa dia? Rasul kata di rumah kita tu ada penghuni-penghuni dia yang lain. Sudah nak balik sekali lagi, tak tahu macam mana kita dah. Tu dia. Bukan nak menakut-nakutkan, tapi itu memang kebiasaan penghuni rumah. Penghuni ni dia akan duduk dengan kita selama mana kita ni kalau dalam kemaksiatan lagi seronok dia. Bagaimana Nabi SAW sebut apa dia? Dia makan bersama kamu, dia duduk tidur bersama dengan kamu. Apabila apa dia? Apabila makannya tanpa baca bismillah. Apabila tidurnya tanpa doa, pakai tidur terbungkam begitu. Maka golongan inilah, makhluk inilah yang buat kucak kacir kat rumah kita, buat onar kat rumah kita. Pasal apa dia? Pasal kita yang menjemput mereka ataupun kita yang meraihkan mereka. Melalui apa dia? Melalui dengan cara yang kita tak semayang kat rumah, kita tak ada ibadat kat rumah. Duk dengar muzik aja kat rumah lagi seronok lah dia. Dia pun minat muzik juga. Seronok dah. Tiba-tiba kita duk baru aja kita buka dia punya lagu, baru aja dia punya intro lagu, tiba-tiba ada bunyi apa dia? Bunyi gendang pula. Sudah. Bunyi hentakan kaki pula kan. Tiba-tiba bunyi pula lagu. Sudah menyanyi. Sudah, kata mana pula bunyi nak. Sudah, baru kita pula, kita peminat lagu rock, baru duk begitu. Baru buka lagu apa entahlah, kita pun tak reti dah lagu-lagu yang zaman-zaman dulu kan. Tiba-tiba bunyi pula orang menyanyi. Sudah dah lah, tak. Akan ku bawa kau mengembara. Mana pula bunyi ni, mengembara ke mana pula ni kita kan. Tiba-tiba bunyi-bunyi. Tiba-tiba bunyi kat atas, duk berlari apa semua kan. Sudah macam mana. Pasal apa dia? Pasal kita tak ada ibadat pun kat rumah kita. Tak ada pun ibadat yang boleh menjemput para malaikat. Benda-benda yang menjemput para syaitan banyak. Mungkin ada pandangan ulama yang mengatakan apa dia? Gambar-gambar yang kita duk gantung apa semua tu kan menjemput gambar-gambar itu menjemput syaitan. So maknanya malaikat tak masuk, malaikat rahmat. Malaikat maut dia masuk aja, tak heran dia malaikat maut ni. Malaikat rahmat tak masuk, raqib atid memang ada je lah kat kiri kanan kita. Jangan pula kita rasa apa dia malaikat tak catat dah. Ada. Malaikat rahmat tak masuk. So maknanya apa dia? Sakinul buyut ini kata Nabi SAW, dia akan duduk dengan kita. Tu yang kadang-kadang anak kita pasal apa duk menangis aja malam-malam ni. Heran sungguh kata dia. Habis ustaz dah duk baca ayat, tak hilang-hilang juga menangis. Ni nak cerita tuan-tuan, ada satu non muslim di tempat saya baru balik haji. Baru balik haji 3 hari depan. Lepas tu bawa kereta apa semua, nak sampai ke rumah, tiba-tiba ada satu kereta laju aja. Berat depan kita, terkejut kita. Sudah. Tak? Keluar seorang, maaflah kalau sebut lah, orang India. Kita terkejut dah sebab dengan berita-berita kes-kes kan, bimbang juga kita ni. Alamak, walaupun baru balik haji tapi tawakal pada Allah pun kadang-kadang ke laut juga je tak. Bila bunyi syarik pula, sudah. Kata, abang ustaz kah? Ya saya. Kita nak mengaku tak mengaku aje lah. Bimbang juga kalau tak mengaku kan, lain macam pula. Abang boleh tolong kah? Tolong apa? Bila cakap tolong tu okey tu, rasa lega sikit lah. Saya punya anak dia menangis saja, demam aja malam-malam. Sudah kata, demam malam-malam. Dah bawa ke klinik. Kita tanya pula, bawa ke klinik je lah. Saya tak pandai nak cek apa semua ni. Sudah bawa 2-3 klinik sudah bawa. Habis doktor cakap apa? Tara jalan juga itu ubat, tara jalan juga. Sudah, tara jalan itu ubatnya. Itu kita kata, nak buat macam mana? Abang boleh tolong bagi air ke? Mana mau bagi air? Tak. Jadi kita katakan, insyaAllah nanti petang saya pergi dah, saya datang, saya bawa air lah. Air zam-zam dah kot, dia minta air kan. Jadi kita pun memang orang bila balik Mekah ni ada, alhamdulillah, balik daripada haji hari tu dapat air zam-zam. Baru buka. Jadi masuk dalam rumah, bagi tahu lah
bagi tahu orang rumah kata, "Oi, tadi ada apa nama ni, orang datang nak minta dia punya air lah untuk anak air jampi." Umar kata, "Kenapa tak bawa ke kuil Hindunya?" Kita kata, "Entah, mana kita tahu kan." Kan di sana pun ada juga kan dia punya tok sami apa semua. So baik. Jadi tanya dia pergi ke rumah tu kenapa apa semua kan. Dah bawa ke hospital, dah bawa makan ubat lah, makan ubat. Nanti makan ubat lah. Dia siang okey, malam aja. Siang okey aja, tak ada demam, tak ada apa. Malam demam panas, meracau, dia kata ada ular datang besar lah. Sudah. Kita tanya. Jadi so katanya apa dia, mula terjadi bila kematian bapak dia. Rupanya baru meninggal bapak, jadi datanglah ada tahlil lah, ada tahlil kenduri arwah apa semua tu adalah. Sebab dia memang apa nama ni 7 hari 40 hari apa semua tu kan. Sebab saya tahu benda tu sebab jiran saya sebelah rumah apa semua 2-3 orang tu India, 2-3 rumah India. Jadi pernah berlaku kematian begitulah. Bila 7 hari, bila 40 hari, 100 hari, kata begitu rupanya dia buatnya. Walau bagaimanapun dia kata itu hari saya punya bapa sudah mati kan, jadi kita panggil lah, ada datang apa semua tu. So maknanya dia kata masa itulah anak dia terjadi, anak dia jadi masa tu. Kita pun tak ada apalah, ya tak? Baca ayat lah, ambil air zam-zam, baca ayat. Ni dah bagi minum lah kat dia. Bagi minum dalam hati kita, moga Allah SWT sembuhkan lah. Kita pun tak reti juga, ya tak? Baik. Jadi lepas pada tu nanti 3 hari lepas ni bagi tahu saya balik tahu. 3 hari tu bagi tahu. Pandai-pandai saya je kata 3 hari, saya pun tak tahu kata 3 hari. Bagi tahu balik tahu. Bagi tahu. Okey. Lepas pada tu tak bagi tahu. Ada tu nampak anak dia tu berjalan apa semua. Anak dia berkawan dengan anak saya. Nampak datang tu. Jadi tanya dia, apa nama ni? Ni awak punya adik sudah okey kah? Sudah okey. Kata dia sudah okey. Tak apa dah. Okey. Patut diam aja pun. Maknanya lepas 3 hari kalau tak jadi datang balik jumpa bagi tahu. Mana tak jumpa tu okey dah tu, alhamdulillah. Jadi nak sebut tuan-tuan, syaitan tu dia tak kira bangsa apa, dia tak kira agama apa, bila dia kacau juga. Tu dia. Baik. Jadi kita ni bila kita menjemput para malaikat, dengan sendirinya syaitan akan keluar. Kalau syaitan duduk ramai dalam rumah kita, dengan sendirinya malaikat tak datang. Jadi macam mana kita nak buat supaya kita rumah kita tadi terusir syaitan-syaitan tak nak duduk? Maka antaranya ialah dengan cara kita melaksanakan sebahagian, peruntukan sebahagian solat sunat kita di rumah kita. Baik. Itu antara empat apa dia? 4 perkara ataupun 4 hikmah kenapa kita ini disunatkan untuk kita peruntukkan waktu ataupun solat, sebahagian solat sunat kita di rumah. Baik. Ada persoalan apa dia? Mana yang terbaik seseorang solat sunat di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi lah kan, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa ke, untuk melipat gandakan ganjaran, ataupun dia solat di rumah untuk mengikuti kata-kata Nabi SAW. Macam mana tu? Nak semayang di Masjidil Haram tu ke, ataupun semayang di rumah, semayang di hotel lah maknanya. Masuk waktu juga. Itu silap tu, waktu syuruk kan. Macam mana kan? Kalau kita ni orang Malaysia, bukan duduk di kawasan Saudi, bukan duduk di sekitar Masjid Nabawi, tapi kalau kita pergi sana, hotel-hotel dekat je lah. Nak semayang di hotel ke solat sunat, ataupun kita nak semayang di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi tu, mana yang afdal? Tu dia. Ataupun di masjid kita ni lah, nak semayang di masjid kita juga ke, ataupun nak keluar. Tu dia. Kalau masjid kita sama je kan, dia punya pahala dia sama je semayang di masjid kita dengan masjid di rumah kita, sama je lah. Itu no issue lah. Tapi kalau kita pergi ke sana buat umrah ni sekarang ni kan, isu orang tak ada tiket nak pergi umrah ni tuan-tuan, ramai sangat daftar sampai tak ada tiket nak pergi. Kan seronok dah sekarang ni, masya-Allah, boleh pergi tanpa boleh nak urus sama ada DIY
pun ada ramai nak geng-geng kumpulan di Facebook tu, umrah DIY. Oh, dalam tu berapa ratus ribu ahli, pergi sendiri aja. Pergi sendiri tak ada masalah, yang penting sampai sana. Baik, jangan kita meremehkan orang. Geng-geng DIY kata apalah, nak mengurus sendiri pun tu tak pandai. Mana buka internet, booking, mohon visa, dapat, pergi aje lah, tiket boleh beli sendiri, kata dia. Yang tu pun tak pandai. Bukan semua orang macam kita. Yang ni pula, yang package pula lah DIY konon, pergi sana dia tanya orang mana meremehkan, saling meremehkan ataupun saling pandang rendah pada setiap orang. Jangan. Masing-masing kita nak melakukan ibadat, pergilah macam mana sekalipun, dan supaya jangan kita katakan menyebabkan ibadat tadi yang sepatutnya jadi ibadat, kita pula menyebabkan jadi dosa. Baik. Jadi tadi kalau kita pergi ke sana macam mana? Nak sembahyang di hotel kita ke sembahyang di Masjidil Haram? Baik. Jadi asalnya memang solat di hotel ataupun di rumah afdal. Nah, sebabnya apa dia? Pertama, kata-kata Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi pun begitu juga. Baik, satu asal tu. Tapi katanya di sini ada jawapan daripada jawapan dia, iaitu apa dia? Cuma memang benar katanya boleh kita melakukan solat di hotel ataupun di tempat penginapan. Namun katanya bimbang, jika keluar daripada masjid kita akan melupakan solat sunat, maka lebih baik solat sahaja di masjid. Tu dia. Jadi kita solat aje lah. Bila keluar Masjidil Haram memang banyak benda dah. Tak? Bila keluar Masjidil Haram, keluar Masjid Nabawi, tak ada dah. Sekarang jarang Masjidil Haram. Contohnya nak pergi ke hotel, nak pergi berjalan ke hotel. Pertama, kita disibukkan dengan nak 15 rial, 20 rial, 5 rial. Tak ada dah, tak ingat dah. Kan? Tak ingat dah nak balik nak solat tu. Apa dia banyak barang apa semua satu. Nah, lepas tu balik pula orang tu Allah panjang dah lah beratur bab makan pula dah. Dewan makan penuh pula kalau balik lambat. Nak pergi ke bilik, lepas tu nak turun pula, lift pula tersumak. Berasak pula kat lift. Nah. Sampai ke bilik pula, ya Allah, dapat bilik, duduk bilik berempat, sempit pula, tak ada ruang nak semayang pula. Tak? Jadi maknanya lebih baik semayang di masjid lah. Tempat tu. Melainkan kalau kita ni bilik berdua, luah lapang, tak lift pun banyak, boleh relax aja. Pandai-pandai cari pilih lift lah. Nak pilih lift pula, pilih hotel yang tak berebut macam tu. Jadi oleh sebab itu, solat di mana? Dalam keadaan sebegitu, maka kita solat di masjid lah, selesaikan. Begitu juga kita. Sekejap lagi balik orang rumah kata begitulah, Pak ada apa nak ajak pergi situ lah, pergi sini lah. Tak ada dah nak solat sunat kita ni kan. Maka solat di masjid. Solat selesaikan di masjid. Baik. Itu saja yang kita bincang. Sepatutnya kita nak bincang berkenaan dengan sunnah berkenaan dengan permusafiran. Sebab kita sekarang ni dalam proses bermusafir ramai kan. Malam tadi saya alhamdulillah nak keluar pukul 6, sampai di masjid tu dah dekat nak isyak dah. Ngam-ngam kan. Sampai tu sembahyang maghrib, bagus punya tu, ya Allah akbar. Tak jangka dia punya jam sampai teruk begitu sekali. Ingatkan orang dah keluar dah, rupanya ya Allah penuh lagi atas jalan. Moga-moga permusafiran tu. Jadi cadangnya nak baca bab tu tapi tak sempat. Moga-moga apa yang kita kongsikan tadi mendapat manfaat untuk kita bersama. Dan juga kata Nabi SAW, orang yang mana daripada bermula daripada solat subuh dan dia tunggu sehinggalah waktu terbit matahari dan dia solat sunat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu taala kurniakan kepadanya apa dia? Pahala umrah tamah, sempurna. Belum pergi umrah lagi dah dapat pahala umrah dah. Maka moga-moga kita ni dapat melaksanakan apa yang disarankan oleh Nabi
dan juga kita dapat apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Moga kita semua mendapat pahala umrah pada waktu pagi ini. Wallahu alam. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Terima kasih di atas perhatian tuan-tuan. Bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan kesilapan, dan tegurlah kerana kita semua manusia biasa, tidak lari daripada salah dan silapnya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا منه فردد إلينا عند حاجاتنا إليه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وهداه، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده وشر ما معه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jangan